Hak tak beringat tu kena parak. Parak benar. Hak parak dulu nak cerita hak parak. Hak paraknya lagu mana? Dia kata kononnya pernah suatu ketika Nabi SAW pergi ke rumah Zaid. Kebetulan Zaid tak ada. Ketika itu Zaid nak pecah baju, Nabi tengok, lalu jatuh hati. Tu Nabi kena kepada Zainab itu. Hak tu dia duduk susuk. Pada ketika Zaid mari duduk royak ke dia, saya nak cerah. Seseolahnya macam adalah hati Nabi tu. Macam kenal lah. Kalau cerah dah aku kenal, dah jatuh hati dah ke dia. Aku boleh nikah dengan dia. Kan begitu kan akibatnya. Lalu cerita tu ni ada dalam tafsir Tabari, dalam tarikh Tabari, banyak lagi dalam kitab-kitab tafsir yang lain disebutkan. Lepas tu kononnya apabila Nabi SAW kenal saja tu, Zaid pun timbul berasa tak kenal kepada bini dia. Kononnya timbul lalu berasa tak kenal lah kepada bini dia. Dia pun tu pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Wahai Rasulullah, kalau kau kenal, aku cerah bini aku. Gitu cerita. Cuba kita fikir, nasabah kau lagu tu? Munasabah kau? Nabi SAW tu nak pergi, lepas tu jadi lagu tu. Tak munasabah tu. Tak munasabah. Hak yang kedua, hak sederhana. Hak sederhana. Dia kata Nabi SAW sebenarnya kenal dah juga kepada Zainab. Tapi dia duduk simpan dalam hati. Dia tak ada tengok-tengok cerita-cerita tengok tadi, tak ada. Tengok dia pecah baju apa tu, tak ada. Tapi dia memang kenal dah. Tapi tidak jadi dengan dia. Jadi dengan Zaid. Apabila jadi dengan Zaid tu bunyi hak tak molek ni, tak sedap ni, duk kecoh dalam rumah tangga ni, timbul dalam hati dia tu berasa sebagai manusia biasa. Timbul dalam hati dia tu hak sesuainya sepatutnya Zainab tu dengan aku. Sebab dia orang bangsawan. Zaid ni bekas hamba. Sebab tu jadi payah nak kena tu. Tapi aku juga yang suruh dia dulu nikah. Aku juga yang kira lah. Aku juga yang kira bui mas kahwin ke apa ke dia tu. Bukan main banyaknya bui. Tapi mana dia ada tu gitu. Molek ke juga terhadap bini orang. Kedudukan Nabi tu bukan kedudukan orang biasa. Kita kena ambil kira hak tu. Apabila kita menghadapi Quran hadis ni, hak tu nombor satu sekali. Orang yang mengaji Quran hadis nombor satu sekali hak tu. Dia kena jaga kesucian, kedudukan Nabi SAW. Sesuai ke tidak? Situ. Kalau tak jaga hak tu, tak ada guna sebenarnya belajar Quran hadis. Tak ada guna. Baru ada faedah apabila kita belajar, kita dapat bersih benda-benda tadi. Kita dapat perisi molek, bersih molek, ambil. Jelas. Dia tidak serupa dengan orang lain. Tidak serupa Nabi SAW. Walaupun dia manusia, tetapi lagu tu tak pernah sama, tak sesuai dengan dia. Aib tu. Kalau orang sebut lagu tu macam mana? Kalau orang sebut lagu tu, kalau orang lain pun dia walaupun dia orang ju kemudian, tapi kalau ada orang sebut dia ni lagu-lagu ni pada bini orang, boleh ke? Apatah lagi Nabi SAW. Dia tak boleh ada benda-benda tak pernah sabar lagu tu. Sebab itu tak sesuai juga hak tu. Hak sesuainya iaitu sebab ayat tu masih lagi kata-kata Zaid. Apa yang kita putus situ tu? Apa yang kita putus? Apa yang kita nak pakai iltifat tu? Orang panggil iltifat tu dalam keadaan tidak ada sebab untuk kita nak pergi kepada iltifat. Tidak ada sebab. Nak iltifat pun dia kena ada sebab juga. Kalau tak ada sebab pun nasabah bahkan jadi kau buruk lagi keadaannya, tak ada guna. Tak ada guna. Dengan sebab itu hak sesuainya kita kata Nabi SAW kata engkau ni duk susuk sesuatu, susuk sesuatu yang Allah akan nyatakan, susuk tu susuk apa dia? Memanglah tak ada sebut hak susuk tu apa dia, sebab benda ni benda sulit, benda antara suami isteri. Berapa banyak kes yang berlaku dalam dunia perceraian, tak kira bangsa mana, agama gapo pun. Kadang-kadang benda tu benda lain, tapi tu cerita dalam mahkamah, dalam gapo benda lain. Tu hak semuanya susu tu masing-masing ada susu sesuatu. Lepas tu takut kepada orang,
Nak wayak, nanti orang kata lagu mana pula. Orang kata lagu mana pula. Itulah. Nak menikah sangat pula. Mungkinlah. Itu andaian. Orang kata, dah kita ni bekas hamba, kita kena tengok latar belakang dia pula. Latar belakangnya. Dia dalam masyarakat pada masa tu, masyarakat yang ada sistem perhambaan ni, dia berat. Dari segi jiwa orang ataupun dia punah jadi. Sebab apa? Perhambaan ni apabila dia lama, berabad-abad lamanya sudah menjadi sistem dalam masyarakat, hak mana jadi hamba tu keturunan dia jadi hamba, hina diri dah lah jadi. Sebab itulah dalam Islam ni dia panggil hamba mukatab. Sistem mukatabah orang panggil. Mukatab tu untuk apa? Mukatab ni tuan dia kata gini, kamu nak merdeka boleh, kamu kena pergi cari piti sekian-sekian banyak. Dalam masa setahun ni, biar kamu boleh dapat cari piti buat mari kat aku, misalnya kita kata 45,000, aku akan merdeka lah. Kalau tak boleh, tak boleh. Apa sebab? Hikmat Allah SWT dalam Quran sendiri ada tu hak mukatabah tu. Mana ketika ada sistem perhambaan ni lah. Apa sebab dia kata lagu tu? Makna dia beri jalan cara mukatabah tu. Sebabnya orang ni apabila jadi hamba dia tidak ada keyakinan diri. Tengok bangsa yang dijajah tu tidak hamba peribadi tu, tidak atas tubuh tu, jajah negeri. Berapa lama nak boleh cabut pengaruh kesan penjajahan? Lama. Masalah, kita menghadapi banyak masalah. Tak yakin kepada diri sendiri, berasa lebih bahasa orang, berasa lebih budaya orang. Kenapa? Kerana jadi penjajahan lah, hamba lah. Itu akibatnya. Bahkan orang tu diri dia sendiri, mak dia, ayah dia jadi hamba. Tak pernah pegang piti. Segala piti yang boleh gapo bui ketua dia. Dia tidak akan reti mengurus piti. Dia tidak akan reti cari piti. Jadi tujuan Islam suruh buat lagu tu, suruh cari piti, buat mari tu, nak suruh dia belajar berdikari. Cara cari piti mengikut cara yang sah. Lepas pada tu, bila dia pandai cari piti, bolehlah kita nak merdeka dia, barulah tidak jadi sampah masyarakat, barulah tidak minta sedekah. Ni kalau kita merdeka dia selalu tanpa kita tengok dia layak ke tidak, sedangkan dia tu berjiwa hamba, akan jadilah ke mana dalam masyarakat? Akan banyak orang minta sedekah. Lepas tu tak ada keyakinan diri, boleh jadi curi, gapo boleh berlaku. Dia tak reti nak cari piti. Dengan sebab itu banyak sistem-sistem dalam Islam ni, ketika ada sistem perhambaan tu, dia jalan-jalan dia, peringkat-peringkat dia. Baik, Zaid ni kebetulannya dia bukan keturunan hamba, tidak. Tetapi pada masa perang, puak dia ni perang, dia orang sampai itu hak mana ditawan tu, hak kalah tu jadi hamba. Gitu ya, nak jadi hamba asasi lah. Lepas pada tu bila jadi hamba tu, selagi tidak merdeka, bahkan nak cucu dah lah jadi hambanya. Gitu sistem perhambaan. Jadi Zaid ni adalah lagu tu. Dia pada masa kecil buat orang apa ni, tawan, buat lari dia jadi hamba dan dijual. Lalu dibeli oleh, ringkas ceritanya, dibeli oleh Sayyidatina Khadijah. Itu cerita. Bila beli, Khadijah pun hadiahkan kepada Nabi SAW. Hadiah kepada Nabi. Dia pun duduk dengan Nabi SAW. Duduk dengan Nabi SAW sekian lama. Lepas pada tu ibu bapak dia, ni cerita lah sikit, ibu bapak dia dapat tahu keluarga dia, pergi cari Zaid, pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia pun cerita lah gini. Tak apalah, dia ni ayah Zaid, ni pak dara dia, kata dia. Katanya ada sini. Betul lah, ada lah kata. Tapi nak balik ke mana? Dia pun kata, marilah balik lah, kata dia. Kalau balik, takkanlah nak duduk dalam keadaan hamba begini. Keluarga kita, keturunan kita bukan hamba. Nabi SAW kata, ikut dia. Kalau dia nak pilih nak duduk sini, saya tak saya kata apa. Orang sayang kita, takkan kita nak halang pergi. Tapi kalau dia nak balik pun tak apa juga, ikut dia. Tiba-tiba Zaid pilih Nabi SAW, tak saya balik. Keluarga dia pun katalah, apalah kata dia, takkanlah kamu pilih perhambaan, hidup secara hamba, takkanlah kamu gini-gini. Tak apalah. Bila begitu, Zaid ni lepas pada tu dimerdekakan. Dan Nabi SAW pun oleh kerana kenal sangat dengan Zaid ni sangat sayang kepada Nabi SAW, bawa dia pergi depan orang ramai, isytihar. Kata dia ni adalah anak aku, anak akak aku. Itu cerita. Apabila kata anak akak ni, pada masa tu
Anak angkat dia menerima pesaka daripada ayah angkat dia sebab anak dia.